Adakah anda tahu bahawa purata jangka hayat hidup seseorang di atas muka bumi ini hanyalah 28,000 hari sahaja. Itu bermaksud sekitar 76.71 tahun. Tapi untuk lebih memudahkan dia, kita genapkan kepada 80 tahun. Ini bukan kajian saya, okay, tapi ini adalah disampaikan oleh mentor saya dalam bidang financial planning. Okay, nama beliau Dr. Sanjay Tolani, mungkin anda kenal. Ini saya ada beli beberapa buku dia. Okay, ini buku yang pertama, dia gelar sebagai 28,000. Beliau yang explain tentang 28,000 ni. Ini Dr. Sanjay Tolani, buku pertama saya beli daripada dia. Yang kedua, Perfect Mindset edition yang first, Dr. Sanjay Tolani. Okay, dan yang ketiga sama juga, okay, Perfect Mindset, tapi ada version 2. Okay, sama juga saya beli daripada beliau. Beliau sekarang ni tinggal di Dubai. Okay, tinggal di Dubai dan selalu buat video conference dengan kami semua di Malaysia dan seluruh dunia. Okay, baik. So berbalik pada 28,000 hari tadi, saya akan share dengan anda apa yang beliau share tentang 28,000 hari dan macam mana cara untuk kita manage 28,000 hari tersebut. Baik. So saya akan pecahkan 28,000 hari tersebut kepada 4 bahagian. Okey, bahagian pertama adalah untuk 0 hingga 20 tahun. Okey, umur 0 hingga 20 tahun, dan yang kedua, bahagian kedua adalah 20 hingga 40 tahun. Yang ketiga 40 hingga 60 tahun, dan yang keempat 60 hingga 80 tahun. Baik, untuk kuarter pertama, suku pertama 20 hingga 0 hingga 20 tahun. Ini adalah umur waktu kita kecil lagi. Waktu kita masih belajar di sekolah dan kita masih main-main. Okey, masih bergelar kanak-kanak dan nak masuk ke alam remaja. Itu adalah situasi kita. Yang pertama 0 hingga 20 tahun. Bagi 20 hingga 40 tahun, dekat sini kita dah mula ada kerja pertama. Okey, kita dah mula start bekerja. Kita ada first job kita. Kita ada kereta pertama, kita ada rumah pertama, dan kita juga nak mendirikan rumah tangga, iaitu berkahwin. Baik. Tapi dalam tempoh 20 hingga 40 ni juga kita akan ada mungkin akan ada dikurniakan rezeki, akan ada anak dekat sini. Okey. Dan seterusnya tempoh seterusnya adalah 40 hingga 60 tahun. Waktu ini biasanya lah kita akan dengar kita dah mula pergi ke kerja yang seterusnya. Kita mungkin nak develop kita punya skill, kita dah ada kerja kedua, dan kita mungkin ada rumah kedua, kita ada kereta kedua. Okey, tapi dalam masa yang sama juga anak kita, waktu kita usia ini, anak kita dah mula nak habiskan kuarter pertama mereka, iaitu mereka dah mungkin hampir ke usia 20 tahun. Okey, dan suku terakhir ialah 60 hingga 80 tahun. Okey, pada tempoh ini kita dah sangat berharap bahawa kita boleh bersara dengan tenang. Okey, baik. So saya nak kongsikan dengan anda, pada kuarter yang di sebelah atas ini, sebenarnya ini tidak memberi makna apa-apa kepada kita. Sebab apa? Sebab kita tiada pendapatan di kuarter atas, di separuh bahagian atas tersebut. Kita tak dapat generate apa-apa pendapatan. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak separuh masa kita memang kita tak boleh generate income, dan kita cuma ada separuh masa sahaja. So separuh bermaksud 28,000 tolak dengan separuh, iaitu 14,000, bermaksud kita cuma ada 14,000 hari sahaja untuk kita jana pendapatan. Okey, baik. Cuba kita bayangkan. Okey, let's say lah kita bayangkan, anda bayangkan jika anda sekarang ni berusia 35 tahun. Okey, jika anda berusia 35 tahun, bermaksud masa anda dah mula habis. Anda dah mula hampir habis kuarter kedua. Okey, so anda cuma ada beberapa tahun lagi untuk anda sampai ke waktu persaraan. Tapi dekat sini yang ramai tak ambil tahu, sebenarnya kita ada 4 ketakutan yang kita mesti tahu dan kita mesti takut dengan benda-benda ni. Ketakutan yang pertama yang biasa kita dengar adalah apa akan jadi jika kita tak boleh bekerja hingga umur 60. Okey, ada tak nak fikir, kalau anda tak boleh kerja sampai anda umur 60 tahun, apa akan jadi kepada family anda, kepada anak-anak, kepada isteri anda? Okey, so dekat sini kita kena ambil tahu. Okey, dekat sini sebagai contoh, tak boleh kerja, mungkin anda sakit, mungkin berlaku apa-apa musibah kepada anda dan sebagainya. Dekat sini anda kena ada satu plan dipanggil income replacement. Okey, nanti saya explain tentang income replacement ni. Tapi ini soalan yang pertama, adakah anda sudah bersedia jika berlaku apa-apa kepada anda sebelum anda berusia 60 tahun? Yang kedua biasanya soalan akan berbunyi, bagaimana jika anda tak sempat capai umur 60 tahun? Maksudnya apa? Anda meninggal dunia.
tak sempat capai umur 60 tahun, adakah wang tersebut mencukupi untuk membantu anak dan isteri, untuk membantu keluarga kita, untuk menampung perbelanjaan mereka. Okey, maksudnya anda meninggal dunia. Dekat sini ada satu plan yang kita akan buat nanti. Okey, dan soalan yang ketiga biasa kita dengar adalah berapa wang yang cukup untuk anda bersara? Anda tahu tak berapa sebenarnya wang yang cukup untuk seseorang tu bersara? Mungkin ada yang cakap, oh kalau saya ada sejuta cukuplah untuk saya bersara. Ada yang cakap 10 juta cukup untuk bersara. Kalau kita kata sejuta cukup untuk bersara, bermaksud orang yang dah ada sejuta, dia dah boleh bersara. Betul ke tidak? Okey, tapi ramai yang ada lebih daripada sejuta, mereka masih bekerja sampai hari ini. That's why. Tapi soalan dia, berapakah sebenarnya yang cukup untuk anda bersara? Jadi untuk anda ketahui berapa yang jumlah cukup untuk anda bersara, anda boleh nanti kita akan personal WhatsApp ataupun apa sahaja, boleh email, boleh WhatsApp dengan saya akan bantu anda. Dan yang terakhir, yang keempat adalah, bolehkah anda pastikan anak-anak anda memulakan hidup mereka dengan the right foundation, maksudnya dengan asas yang kukuh, iaitu melalui pendidikan. Maksudnya adakah anda sediakan duit ataupun dana yang cukup untuk anak anda belajar pada masa hadapan. Biasanya dalam bab kata Dr. Sanjay Tolani, dalam hidup dia tak pernah jumpa soalan selain daripada 4 soalan ni, 4 ketakutan. Okay. So kita kena bersiap sedia. Okay. Saya ulang balik. Soalan yang pertama tadi, apa akan jadi jika tak boleh bekerja sampai umur 60 tahun? Yang kedua, apa akan jadi jika kita tak capai umur 60 tahun? Okay. Dan yang ketiga, berapakah wang yang cukup untuk anda bersara? Dan yang keempat, berapakah wang yang cukup untuk anda support anak anda untuk menampung pendidikan anak-anak kita nanti. That's why. So untuk menjawab soalan-soalan ni, dia sangat berlainan kepada setiap individu. Okay, semua individu berlainan jawapan dia. Jadi saya buat video ni khas untuk anda supaya anda tahu kitaran kehidupan anda, dan anda tahu sebenarnya soalan-soalan ni penting untuk anda jawab sebelum kita pergi meninggalkan keluarga kita, meninggalkan orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Baik, bagi anda yang ingin tahu lebih lanjut untuk saya bantu anda menjawab 4 persoalan tadi, anda boleh WhatsApp saya tinggalkan nombor telefon di bawah. Anda boleh direct WhatsApp saya akan bantu anda solve satu persatu persoalan yang bermain di fikiran anda. Okey, saya akan bantu satu persatu, siapkan satu persatu jawapan kepada anda based on tahap kewangan anda, family anda, tahap kesihatan dan sebagainya. Saya akan bantu anda satu persatu, jangan risau. Dan saya musim PKP ni, sekarang saya buat video musim PKP, musim COVID-19, coronavirus. Jadi saya banyak habiskan masa di rumah, dan saya slotkan biasanya satu hari 3 appointment saya. 3 appointment saya dengan klien, tak kisah anda berada di mana sekalipun. Okay, kita boleh buat Zoom call, Skype ataupun WhatsApp video call. Kita boleh video call ataupun call biasa. Saya akan settlekan masalah anda on the dot. Maksudnya on the spot, kita terus bincangkan apa yang patut. Saya akan share dengan anda apa yang anda boleh buat. Baik, so bagi anda yang betul-betul committed, betul-betul serius sahaja, tolong PM saya akan bantu anda insya-Allah. Okey, satu persatu saya akan jawab soalan anda satu persatu. Insya-Allah nanti kita jumpa dekat WhatsApp, jumpa dekat video call, jumpa anda nanti. Assalamualaikum.